Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga internet, warga maya Facebook? Seperti dijanjikan semalam, kita akan buat live pada malam ni jam 8.30. So saya dah bermula. InsyaAllah live pada malam ni kita bercerita tentang keresahan anak muda dalam industri barbershop. Okay, tatkala PKP 2.0 ni, nanti saya akan invite bersama adalah saudara Anas, Encik Anas, CEO tim Sikat, yang ada beberapa cawangan ataupun nanti kita akan berkenalan lah dengan kita punya panel anak muda daripada Seremban sendiri pada malam ni. So saya minta yang dah masuk dalam live ni tolong share, tolong like, supaya kawan-kawan dekat luar, terutamanya anak-anak muda, terutamanya kawan-kawan pemuda kita ni dapat orang kata apa, sedikit cerahan ataupun sedikit pandangan yang mungkin diorang nak lontarkan nanti bersama dalam live ni bersama dengan CEO tim Sikat, Encik Anas. So nak tengok siapa Encik Anas ni, berapa hebat orang anak muda ni. So stay tune, mohon anda semua dapat tolong share sekejap, kita nak tengok dapat hit ramai sikit lah malam ni sebelum kita mulakan. Okay, saya nak share sekejap, Okay, Assalamualaikum, masuk. Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey tak, clear tak sound ataupun audio daripada pihak saya ni, dengar tak, clear tak? Tolong komen sikit. Okay, sahabat-sahabat, mungkin malam ni punya topik menarik sebab yang bersama dengan kita ni bukan calang-calang, dan mungkin live ni nanti akan dilihat oleh ramai ataupun keseluruhan geng-geng tim barber ni, sebab tim barber ni ataupun anak muda ataupun usahawan-usahawan barbershop, salon ni tadi, pentinglah mungkin live ini dapat bantu mereka. So saya minta kalau kita nak fikirkan kawan kita yang berniaga ataupun sahabat-sahabat yang telah mulakan perniagaan salon, gunting rambut, barbershop, ni kita tolong dorang, kita support, tolong share lagi, like, komen, jangan lupa komen. Anytime, sekejap saya tengah tunggu confirmation Cik Anas. Okey, saya try masuk Cik Anas. Bismillah. Okay, tolong share lagi. Thank you untuk 33 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cik Anas? Assalamualaikum. Baik-baik. Inilah dia kawan-kawan, inilah dia saudara Anas, sahabat kita yang kita nak interview bersama pada malam ni. Sempat mungkin kita dapat kenal ataupun dapat tanya beberapa soalan, dan mungkin pandangan beliau sendiri sebagai usaha di dalam industri pengguntingan rambut ni, salon, barbershop dan seangkatan dengannya. Sebagai wakil anak muda hari ini, kami daripada Pemuda UMNO bahagian Seremban menjemput saudara Anas untuk bersama untuk membincangkan ataupun membicarakan cerita tentang permasalahan ataupun tatkala PKP 2.0 ini menghentam ataupun impact dia kepada rakyat Malaysia. Kita nak dengar secara khusus tentang industri barbershop. Jadi tanpalah kita nak ni, Anas, Encik Anas Ya saya. Encik Anas. Cik Anas.
Yang saya tahu nama Muhammad Nasrullah bin Yahya, tapi itu nama panjang sangat kan, nama Panjang sangat. original. Jadi kalau Betul, yang betul. dikenali tu siapa? Mungkin boleh kenalkan sikit di Cik Nas. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat malam. So, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Arif Johan kerana sudi menjemput saya ke dalam live kita pada malam ini dengan mengisahkan mengenai permasalahan-permasalahan baba. Okey, so saya Muhammad Nasrullah bin Yahya selaku CEO Sikat Management Services yang Berhad ataupun dikenali sebagai tim Sikat yang menjalankan perniagaan hair salon di. So saya merupakan pelajar lepasan Giat Mara dalam bidang dandanan rambut dan pencapaian saya setakat ini merupakan saya adalah merupakan ikon Tibet Malaysia pada tahun 2017 dan pada tahun 2019 saya juga merupakan pemegang anugerah anugerah Belia Usahawan ASEAN. So pada baru ni pun saya kurang jelas. Anugerah Belia Asia. ASEAN Young Entrepreneur 2019 yang berlangsung di Sarawak. Jadi saya pun tak sangka dapat anugerah tu. Jadi mungkin dari segi performance saya ke apa ke diorang melihat. Jadi pada hari ini saya melihat segala kejayaan yang saya kecapi hari ini, inilah masanya untuk saya membantu menyuarakan masalah-masalah yang dihadapi oleh pemain industri saya. Yang tadi kata ikon Tibet, awak jadi ikon Tibet waktu tu tahun bila tu? Saya dapat ikon Tibet tahun 2017. Saya merupakan ikon Tibet di bawah agensi Giat Mara dalam bidang dandanan rambut. Oh, okey. Maknanya bukan perempuan ni lah ada dandanan rambut ni, lelaki pun menjadi, bukan sekadar masuk tapi menjadi ikon untuk Giat Mara 2017. Tahniah bro. And then dapat gerah lagi satu tadi, ASEAN Entrepreneur. Itu bila? 2019, November 2019. Last 2 year lah, betul apa? Sebelum COVID. Ya, betul, sebelum COVID. Barbershop. Yes. I see. Okay, lepas tu awak sebagai CEO Tim Sikat. Tim Sikat ni apa sebenarnya ni? Dia CEO untuk syarikat ke? Okay, dia actually pada permulaan saya berniaga, nama kedai ni berbeza-beza. Jadi kita ada sebab nama tu arwah atuk yang bagi, jadi ada serangkai sikat, ada damai sikat. Jadi saya kata apa salahnya kalau saya orang kata gabungkan semua sekali itu kepada nama tim sikat, sebab kebanyakan staf saya dalam tim sikat ni kita bergerak dalam satu pasukan. Kejayaan saya sekarang ni bukan disebabkan saya seorang juga. Kejayaan saya adalah disebabkan diorang yang berada di belakang saya ni. So sekarang ni diorang tengah menghadapi masalah, saya terpaksa membantu, saya terpaksa menyuarakan pada hari ini. I see. So awak sebagai CEO so maknanya sebagai menghadapi TPKP ni bukan sebagai penggunting rambut je ni. Maknanya sebagai bos juga. Yes. Okay. Pengusaha. Syarikat ni berapa besar lah awak punya? Mungkin dah ada cawangan kot. Rasanya tim sikat ni so kalau ikutkan popular tu di Negeri Sembilan je lah yang popular. Tapi insyaAllah kita akan buka sampai ke luar kawasan lagi kan. So buat masa ni tim sikat mempunyai 6 buah cawangan. Itu terletak di Kampung Pancung, di Ampangan, Rasah Kemayan, Garden Home Seremban 2, Bandar Senayan dan juga Estate. Kita ada 6 sahaja setakat ni untuk cawangan kedai gunting tim sikat ni. 6 cawangan ni fully running? Fully, semuanya berjalan? Fully running, yes. Sehinggalah PKP 2.0 ni terpaksa tutup lah? Betul? Terpaksa tutup. 100% tutup. Semua 6 tak ada kawasan yang tak tutup pun? Tak ada. So dari cawangan ni awak ada berapa ramai dari segi sistem pekerja tu? Berapa ramai orang yang bekerja dengan? Okey, setakat ni kita ada sebanyak 35 orang pekerja.
So dari segi penggajian tak sama macam mungkin kedai-kedai barber lain. Saya punya penggajian melalui sistem basic salary. Okay, melalui basic salary. Jadi dia kalau orang katakan bila basic salary ni kerja ke tak kerja tetap kena bayar juga. Jadi itu je yang masalah ni sekarang tu. So ada dua impact bukan impact COVID je, impact sebagai penggunting rambut ataupun barber, tapi impact juga sebagai seorang cakap usahawan sebagai bos. Senang cerita dia sebagai bos teruskan 35 orang tangan punya pendapatan bulanan dah gaji, and awak pula bayar secara bulanan kan, maknanya pendapatan diorang adalah tetap bulan. So kalau ni tak dapat beroperasi untuk salon ataupun barbershop selama 8 bulan, kalau contohlah hingga 1 Ogos habis darurat, 8 bulan lah tak ada gaji ni, staff tak ada gaji, tak ada pendapatan tu. Ya, betul. So malam ni kita cuba untuk membincangkan agar pihak-pihak atasan melalui live ni tadi, melalui Encik Anas ni tadi dapat orang kita viralkan supaya suara ni tadi, anak muda ni tadi, kawan-kawan, dapat didengari oleh pihak atasan, MKN ke, KKM ke, MITI ke, tak kisahlah mana menteri pun yang boleh memperjuangkan nasib sahabat kita macam Encik Anas ni. So daripada keseluruhan perniagaan hampir 10 tahun, Anas, awak dah meniaga 10 tahun dalam barbershop ni sebagai anak muda, dah menggajikan anak-anak muda lain kan, anak-anak muda lain juga kan yang barbershop awak, confirm maksudnya anak muda juga, anak-anak muda lain 35 orang. Jadi kejayaan yang awak dapat tu dah adalah 2-3 yang awak tadi ceritakan. Macam mana pula dengan cabaran apabila dapat tahu pasal PKP 2.0 ni, salon barbershop tak boleh buka? Waktu dapat berita je yang kedai awak ni kena tutup, tak boleh beroperasi, apa yang bermain dalam kepala dan apa sebenarnya yang perasaan ketika tu lah? Ya. So kalau sebelum boleh, sebab benda ni orang nak tahu ni, sebagai orang lain mungkin saya sendiri bekerja, tak pernah jadi bos, tak pernah mengusung, jadi perasaan kita berbeza, tapi kita sama anak muda, jiwa muda, generasi yang akan lead Malaysia pada masa akan datang. Cuba cerita sikit. So saya cerita daripada saya dah mula bersuara mengenai pasal isu barbershop tidak boleh beroperasi ni semasa negeri-negeri lain dah menjalankan PKP. Ketika tu di Negeri Sembilan kita belum lagi menjalankan PKP. Tapi ada satu petang tu saya tinggal drive, tiba-tiba saya punya staff call. Dia kata, Cik Nas, ada tengok berita tak? Ada tengok WhatsApp tak? Saya kata, pasal apa? Cerita saja kata. Tiba-tiba dia maklumkan daerah Seremban dengan Port Dickson dikenakan PKP 2.0. Jadi saya terus tercengang. Saya terus tersandar, saya termenung, saya pandang saya punya staff. Tipulah kalau air mata tak mengalir. Tipulah saya kata, sebab saya kesian. Sebab ada di kalangan mereka yang baru kahwin, ada di kalangan mereka yang baru mendapat cahaya mata, ada yang ibu bapa tinggal uzur. Jadi saya rasa macam apa yang saya boleh buat sekarang ni? Apa yang saya boleh buat kata. Jadi apa yang saya buat sekarang ni adalah hanya bersuara dan terus bersuara tanpa mengalah. Sebab yang impact ini bukan kena kepada saya saja. Semua sahabat-sahabat saya dalam industri barber, salon dengan spa. Jadi kalau saya boleh rasa macam mana diorang lain rasa, apatah lagi mereka yang di sana, terutama sekali di kawasan desa. Impact tu memang rasa, sebab memang perkara tu yang tak dijangka-jangka, dan Seremban punya PKP ni adalah bagi saya paling worst. Sebab dia bagi tahu last minute. Tengah malam tu dah start. At least kalau dia boleh bagi tahu 2 hari awal, at least saya boleh lari ke Sarawak. Kan? Saya boleh lari ke Sarawak. InsyaAllah kan, bawa ramai-ramai lagi Sarawak kan. Tapi tak boleh. Sebab dia bagi tahu kita last minute. Sekali saya kata, apa saya boleh buat? Apa yang saya boleh rancang? Dan saya secara spontan saya kata, guys, korang kemas semua barang-barang korang, peralatan-peralatan korang, kemas, korang bawa balik. Sebab semasa PKP 1.0 saya tak benarkan dia bawa balik. Sebab saya kata masa PKP 1.0 kita dah berjanji apa-apa pun terjadi kita jangan buat house call.
Sebab Rumah benda buat rumah ke rumah sebab benda ni bahaya. Jadi untuk 2.0 saya dah tak ada apa choice lagi. Saya sudah standby je. Tapi saya belum keluarkan apa perahan. Saya tidak orang kata cucuk jarum ke apa ke, tak ada. Saya kata standby je barang. At least kalau mak ayah ada nak gunting rambut, bolehlah gunting rambut mak ayah ada kan. Gunting pun. Sekurang-kurangnya diorang training balik, melembutkan balik tangan kan. Sebab kemahiran ni dia tak boleh stop. Kalau dia stop, contohlah kita ambil raya, perayaan kan, raya kita cuti sampai seminggu, 5 hari apa semua. Bila kita masuk kerja balik, kita dah mula kekok tau. So saya kata bawa balik gunting, standby je. Apa nanti saya akan maklumkan. Saya akan cuba. Pihak-pihak persatuan pun, banyak-banyak NGO pun dah cuba sekarang bersuara untuk memastikan, untuk memujuk pihak berkuasa supaya membenarkan kita di bahagian industri gunting rambut ni untuk beroperasi. Betul lah tu. Kalau kita fikir pasal 1.0 lagi persediaan tu tak wujud sebab everyone doesn't know how COVID impact kita semua. Satu dunia tak tahu. Even bukan shop dekat dalam Malaysia, barbershop seluruh dunia pun impact sama waktu 1.0. Jadi kita tak meletakkan apa-apa kesalahan dekat siapa-siapa. Tapi bila 2.0 ni tadi macam awak cakap tadi, Negeri Sembilan, kita ada very short notice. Jadi persediaan sebagai orang kata apa, pengusaha tu tadi ni, yang ada staff ni nak bayar gaji, nak memikirkan masalah-masalah staff ni kan. Jadi berat lah perasaan tu ketika tu. Jadi selepas sampai dah berapa hari dah ni, memang semuanya tutup kan? Semua tutup. Ada feedback ataupun dapat jawapan apa-apa daripada mana-mana pihak yang awak cuba cari sebelum ni yang mengatakan jawapan tentang perkara 2.0 ni punya PKP? So far kita tak dapat apa-apa jawapan daripada pihak-pihak berkuasa semua, tapi usaha-usaha dari pihak persatuan memang sedang berjalan. Di mana mereka cuba untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan kita. So saya faham dengan keadaan COVID sekarang ni, angka dia memang agak membimbangkan. Amat membimbangkan. Jadi saya yakin sekiranya ada sedikit kelonggaran dan ataupun diperketatkan lagi SOP untuk bidang ini, insya-Allah dia boleh beroperasi. Tapi kita masih menunggu lagi dan kita masih memikirkan apa yang patut kita buat untuk meyakinkan pihak kerajaan agar industri ini boleh beroperasi. Korang maknanya you all ada buat jugalah step-step untuk bergerak tu untuk mendapatkan orang kata apa, mungkin kelulusan lah daripada pihak kerajaan ataupun pihak yang berkuasa ni untuk melepaskan perniagaan ini berjalan seperti biasa. Sebab yang lain, businesses yang lain sebenarnya tu PKP 2.0 ni boleh berjalan. Okay, untuk kawan-kawan dekat luar semua, sebelum kita sambung dengan Cik Anas ni tadi, ini adalah saudara Cik Anas Nasrullah, Cik Muhammad Nasrullah bin Yahya, CEO Tim Sikat. Usia dia baru 32 tahun. Dah kahwin kan? Dah, anak satu. Dah kahwin. Dah kahwin. Dah 10 tahun bermain industri player untuk barbershop ni. Dia punya main tempat yang berniaga ataupun dia punya tim sikat ni bertapak adalah di Seremban Negeri Sembilan. Mempunyai hampir 6 cawangan, ada 6 cawangan. Besok kalau dah lulus PKP ni besok, tolonglah yang ada sahabat-sahabat dekat kawasan Seremban, cari Waze boleh jumpa kan? Tim Google sikat. pun boleh jumpa. Tim Google, sikat. Waze, tim sikat dekat area Seremban. Ada 6 tempat tadi, macam-macam tempat ada. Ampangan ada, Semandua ada, semua tempat ada. Boleh tolong support saudara Anas ni tadi sebab kita bercakap ataupun berbicara dengan seorang anak muda, tokoh ataupun ASEAN Entrepreneur, Anugerah ASEAN Entrepreneur 2019-2017 sebagai Icon TVET. So beliau dah usaha sebaik-baik mungkin dalam memacu ekonomi anak muda. Jadi untuk awak Anas sebagai player industri ni tadi kan, efek seluruh negara dengan 2.0 ni punya COVID, apa pandangan awak terhadap tingkah ataupun SOP tentang barbershop ni tadi? Betul ke kalau katakan kita ni buka barbershop waktu PKP 2.0 ni boleh spreadkan lagi, boleh merebakkan lagi virus, ataupun itu sekadar benda yang kurang dipandang berat oleh kerajaan? Okey,
first saya kata saya hari ni ada sikit kecewa dengan ada satu artikel, ataupun artikel ada tajuk daripada satu artikel ni dia panggil tajuk dia berbunyi macam ni, belum ada lagi kluster gunting rambut. Okay. Saya agak kecewa dengan tajuk tu sebab kita tak boleh rasa riak, kita tak boleh rasa kita ni rasa selamat. Kita sekarang ni dalam satu dunia sekarang ni kita sedang berperang dengan musuh yang kita tak nampak. Okey. Jadi macam saya kata tadi, mungkin ada yang bersetuju, ada yang tak bersetuju sekiranya kedai gunting ini beroperasi sebab dengan alasan kita bekerja ni dekat dengan pelanggan. Kan? Kita nak gunting rambut ni dah kena dekat apa semua. Tapi untuk pengetahuan semua saya terangkan pasal SOP dulu. Untuk SOP kedai gunting rambut ni terlalu ketat dan terlalu banyak. Dan dia memerlukan modal untuk melaksanakan SOP ni. First, sebagai hairstylist ataupun barber, diorang harus kena pakai glove dan pakai buang, apron pakai buang, face mask dengan face shield. Okay? So sekarang itu, ni yang benda MKN kan? Masa 1.0 barbershop kan? Okay. Yeah. So bagi saya untuk keselamatan barber ataupun tukang gunting tadi tu bagi saya dah okey. Sebab glove tadi tu bukan pakai daripada pagi sampai ke malam ya tuan. Kita pakai glove tu daripada satu customer satu glove. Apron yang kita pakai satu apron satu customer. Sama juga dengan pelanggan. Ketika pelanggan kita gunting rambut pelanggan tadi, pelanggan tu wajib memakai face mask. Dan kita sebagai tukang gunting kena sediakan satu neck muffler, leher kertas yang dekat leher tu, dan juga cutting cap, iaitu kain gunting. Kain gunting tu pun adalah pakai buang. Jadi memang pakai buang. So everything semua pakai buang. Kalau nak ikutkan dia punya SOP sama je macam orang kata klinik gigi. Sama je. Sekejap pause sekejap Kalau yang segala-gala barang apron tu pun pakai buang, kalau saya lah terfikir sebab this come to my mind, kalau benda tu RM2, gunting rambut RM10, upah dengan kos-kos elektrik, barang-barang apa semua mungkin RM1, RM2. Jadi gaji tu mungkin dalam RM4, RM5 je. Lebih kurang macam tu. Maknanya kos meningkat, harga dah dinaikkan ke harga sama? Okey, dia macam ni. Semasa PKP 1.0 dulu, ketika pada apa hari bulan, kejap saya pastikan. Okey, kita boleh operasi pada 10 Jun 2020. Kedai gunting rambut boleh operasi pada 10 Jun 2020. Di mana sebelum 10 Jun tu saya sudah bermesyuarat dengan pihak KPDN HKP Negeri Sembilan. Di mana hasrat kita memanggil orang untuk kita ingin memberitahu bahawa kedai gunting memang akan ada sikit peningkatan tambahan, iaitu charge barangan essential. Okey, termasuklah tu barang-barang essential, termasuklah hand sanitizer, glove pakai buang, apron, face mask, face shield dan sebagainya lah. Memang banyak. Jadi atas apa yang kita dah bincang dari segi dokumen pengiraan dan sebagainya, kita pada asalnya kita boleh naik sebanyak RM5. Saya boleh naikkan harga tu sebanyak RM5. Misal kata gunting saya RM15, saya boleh tambah RM5, so total dah jadi RM20. Okey, tapi saya faham dari segi keadaan pada ketika itu dan sekarang ni ramai orang yang terjejas dari segi pendapatan. Jadi saya punya keputusan, saya kata tuan, saya just naikkan RM3 saja. Saya tak nak naik RM5. Saya just naik RM3 saja. So RM3 tu kita pakaikan barang-barang essential tu pada pelanggan lah. Jadi ada juga saya dengar komen daripada netizen-netizen di luar sana mengatakan ada kedai gunting dia pergi tapi kain tu tak tukar, glove pun tak tukar. Saya terus on the spot PIM ataupun PIM tepi netizen tersebut. Saya kata sekiranya berlaku macam tu, dengar betul-betul sekiranya berlaku sebegitu, pelanggan boleh membuat laporan kepada pihak KPDN HCP. Sebab sekarang ni kita guna slogan kita jaga kita. Kan? Bila kita guna slogan kita jaga kita, sekiranya pemain industri ni melanggar atau tidak mematuhi SOP yang ditetapkan, just buat dia saja report kepada pihak KPDN HCP supaya ataupun pihak berkuasa meniti supaya mereka boleh menjalankan siasatan pada premis tersebut. Sebab kita ikut. Kita ikut sebab kita nak pastikan industri ini tidak terkesan, orang kata bukan punca lah COVID ni merebak dan sebagainya.
Tapi kalau segelintir tadi seorang dua orang kata puncanya habis, orang kata habis, orang akan pukul rata punya industri ni. Betul. So guys, yang dah masuk, yang baru masuk, yang masih bersama, thank you. Yang baru masuk, tolong share lagi. Yang hari ni kita bersama dengan Cik Nasrullah, Cik Anas, CEO tim Sikat Barbershop di Seremban, mempunyai 6 cawangan. Jadi dia ni banyak pengalaman, hampir 10 tahun dah berniaga dalam barbershop ni. Hari ni kita tengah berkongsi tentang keresahan player barbershop ataupun industri barbershop ini di Malaysia tatkala ambang 2.0 PKP. Nas, bila awak cakap pasal barang-barang tadi tu boleh tukar, maknanya kena tukar. Kan kita pakai buang kan, awak cerita pasal apron tadi tu. Kalau ada pengusaha yang tak melakukan SOP yang telah ditetapkan ni tadi, customer boleh buat laporan dekat mana tadi? Pihak KPDN HCP ataupun MITI ataupun MKN negeri. 3 agensi ni. Okay, so guys, yang kita punya hashtag macam Anas cakap tadi, kita jaga tim kita tu, saya sangat setuju, memang betul. Melalui kita jaga kita ni lah. Bukan sekadar kita ni jaga penjarakan sosial. Andai kata ternampak, andai kata ada tengok sesetengah individu ataupun pihak yang memandang rendah tentang PKP ataupun SOP ni, boleh report macam mana Cik Anas cakap tadi, KPDN HCP, MITI dan MKN sendiri, KKM. Okay Nas, untuk awak sebagai barbershop dan sebagai bos tadi kan, perjalanan PKP, apa expectation yang boleh diharapkan oleh awak kepada kerajaan ataupun pihak berkuasa tentang barbershop dan peniaga-peniaga seperti awak ni? Okay. So expectation saya memang tak dapat apa-apa gambaran lagi yang sebenarnya, sebab apa yang kita rasa sekarang, kita hanya mampu berdoa saja. Berdoa supaya suara kita, rintihan pemain-pemain industri ni boleh didengari sampai ke pihak atasan. Okay? Sebab terus terang saya cakap, baik pengusaha, baik pekerja, mereka sangat-sangat terkesan sebab diorang mungkin tidak berada di tempat kami. Mungkin diorang rasa kita ni mungkinlah orang kata bukan penyumbang pada ekonomi, sedangkan kita adalah juga salah satu industri yang juga penyumbang pada industri juga ekonomi, kan? Okey, jadi saya pun berharap agar pihak kerajaan menilai kembali, agar ataupun dipanggil, berilah sedikit ruang kepada pemain industri untuk beroperasi. Saya ada satu cadangan kepada pihak kerajaan, pihak berkuasa. Okey, sekiranya susah sangatlah nak bagi pelepasan kepada pihak pemain industri ini untuk terus beroperasi, berilah kami sedikit ruang untuk beroperasi mengikut masa yang ditetapkan. Okay. Contohnya masa yang ditetapkan contohnya daripada 9 pagi sampai pukul 6 petang saja. Asalkan mereka semua ni boleh mencari rezeki. Kan? Sebab macam saya cakap tadi, kebanyakan barbershop di luar sana, penggajian diorang ada yang berbeza. Ada yang basic, ada yang commission. Okay? Jadi yang commission ni bagi saya efek paling kuat lah. Paling kuat bagi yang pekerja yang ambil commission ni, sebab ada pekerja, kalau ada saja pelanggan, adalah dia punya bahagian dia. Kalau tak ada dia pelanggan, tak adalah apa. Dia umpama kita ni, maaflah saya kata, umpama kita ni macam pergi kutip tin kosong lah. Barang-barang terbuang, ada jumpa tin, itulah rezeki kita. Sama dah macam mana tukang gunting sekarang ni. Ada pelanggan, adalah rezeki dia. Pengusaha pun sama. So kalau ada pelanggan, ada income, dia boleh menampung sewa premis ataupun hostel untuk pekerja dia. Kan? Jadi bila disekat macam ini, memang saya rasa kita dah tak boleh tahan. Sebab semasa PKP 1.0 saja kita dah terseksa teruk. Okay? Sebab semasa PKP 1.0 kita dah bertoleransi sangat kuat, sangat bertoleransi. Sebab orang kata kita jaga kita, orang kata kita janganlah orang kata gunting rambut kat sana ke apa, buat masa ni kita hold lah dulu, bertahanlah untuk Malaysia. Tapi end up atas kita punya toleransi tadi ni, kita adalah industri yang terakhir yang dibenarkan untuk beroperasi selain pusat hiburan. Pusat hiburan kita tolak tepi. Ini adalah melibatkan industri saya.
Saya kata inilah industri yang terakhir yang dibenarkan untuk beroperasi. Bayangkan saya tunjuk satu kiraan saya. Bayangkan saya ada 6 buah cawangan kan dengan sewaan kedai itu sebanyak 2,500 satu bulan. Jadi Satu untuk 6 cawangan satu bulan untuk satu cawangan. Okey. Okey. So total dia adalah sebanyak RM15,000. Uish. Okey. Dan Kedai je saya ada 15,000. 30 kedai saja RM15,000. Oh, yo. Okey. Kemudian saya ada 35 orang pekerja. Bayaran gaji asas, basic salary. Okey, saya tak nak ambil kira dia ni besar ke, dia ni kecil ke, saya just kira paling rendah lah, 1,300. 1,300 darab dengan 35 orang dah jadi 45,500 untuk gaji pekerja sahaja. Okey. Cuba bayangkan total semua tu saya kena bayar satu bulan adalah sebanyak 60,500. Okey. Okey. Darab pula dengan 3 bulan. Berapa rasanya kita kena keluarkan untuk menyelesaikan isu gaji dan sewaan ni? Jadi saya dekat Ibu plus. yes. Itu waktu PKP 1.0. 1.0. Sebab 3 bulan tak dapat beroperasi. Dan waktu tu Yes. kerajaan bagi bantuan kepada pengusaha. Yes. Which is RM3,000 kan. Pengusaha dapat Ya, betul. RM3,000 dan bantuan upah ketika tu. So saya pun macam mana? Dan berbeza pula cerita dia dekat PKP 2.0. 2.0 ini tak ada pula kan subsidi upahnya pun dah berbeza. Jadi teruskan boleh. Okey, semasa PKP 1.0 tu ramai pemain industri saya belajar daripada apa yang dah berlaku pada PKP 1.0. Sebab ada banyak dari segi bantuan yang sampai untuk masyarakat, untuk rakyat Malaysia tadi ni, mereka tidak dapat. Contohnya mereka sudah lama berniaga dalam bidang industri gunting rambut ni. Tapi sayangnya mereka tidak mendaftarkan perniagaan diorang di SSM. I see. Okey. So how diorang nak declare? Dia kata, "Oi, saya berniaga dah 10 tahun." Tapi rupa-rupanya berniaga contoh dekat pondok, depan rumah, kan? Dekat garaj apa semua. Jadi rekod tu tak ada. Jadi saya rasa kesian. Saya rasa diorang memang tertekan. Memang dah saya tengok yang paling saya sedih sekali, sahabat saya dinilai yang mempunyai 4 buah cawangan terpaksa tutup. Sebab close down semua sekali. Semua perniagaan lah dia punya barbershop tu tak beroperasi lagi dah. Sampai sekarang tak ada. Jadi impact dia sangat kuat. Lebih lagi yang ia melibatkan juga belia. Kan? Kita sepatutnya kerajaan patut memandang serius masalah belia tadi ni. Sebab belia ni masih ada tenaga. Jadi tenaga diorang ni lah yang diguna pakai untuk meningkatkan ekonomi negara kita. Diorang pun muda lagi, mungkin ada idea-idea yang bagus yang boleh menaikkan juga ekonomi negara. Kenapa dipinggirkan sebegini? So saya rasa macam kesian, sangat-sangat kesian. Sebab diorang terkesan teruk. Memang terkesan teruk. Jadi untuk PKP 2.0 ni sekali lagi terjadi dan saya pun tak tahu nak fikir macam mana. Kalau dari segi bantuan yang sampai pun, misal katalah bantuan dari segi subsidi upah pun. Memang kita terima kalau dapat bantuan dari subsidi upah tu dah kira alhamdulillah adalah sikit rezeki untuk pekerja kan apa semua kan. Tapi saya berbalik pada masalah sewaan tadi. Macam mana nak tampung 45,000 untuk sewaan tadi? Kan? Sorry, bukan 45, 15,000 tadi tu. 15,000 untuk sewaan tadi tu. 15,000. Itu belum termasuk. Yes, itu belum termasuk lagi dengan pembayaran KWSP SOSO. Oh, ya betul juga. Sebagai majikan tadi kan, sebagai majikan syarikat nak kena bayar EPF lagi. Dah bayar gaji bulan. Ya betul. Bil lagi. Banyak. Kan? Itu sebabnya kita bersuara, kita meluahkan kita punya perasaan, kita lontarkanlah segala masalah kita ni supaya pihak kerajaan, pihak berkuasa tu dengar. Sebab diorang harus tahu apa yang kita sedang alami. Macam saya cakap, kalau ikutkan rekod peningkatan COVID dalam Malaysia tadi ini,
peningkatan tertinggi adalah melibatkan daripada sektor perkilangan, okey, sektor tapak pembinaan. Okey. Tapi dari segi SOP diorang macam mana? Okey, sekarang kita ada tengok semalam saya nampak ada lihat di live Datuk Seri Ismail Sabri mengatakan dia ada satu akta tadi tu di mana tapak pembinaan tadi tu diorang kena sediakan satu pendapatan yang apa? Pendapatan is pendapatan bagi saya. Tapi bagaimana pula kalau diorang keluar dari kawasan tu senyap-senyap? Dan mustahil diorang boleh duduk stay saja dalam tu. Kan? Jadi bagi saya sekiranya sektor yang penyumbang terbesar COVID tadi dibenarkan beroperasi, why not kami yang ikut SOP terlalu ketat ni tolonglah benarkan kita beroperasi. Kenapa tidak dibenarkan kami beroperasi? Sedangkan SOP kita dah cukup ketat. Sangat-sangat ketat untuk industri hair salon, barber dengan hair spa tadi ni. So agak muskil sebab SOP diorang yang sediakan. Bila SOP diorang sediakan bermaksud diorang pun faham, oh ini SOP memang kuat. Boleh orang kata, bukan nak kata 100% tak boleh berjangkit, tidak. Kita pun tak boleh mendalui hukum tu. Kita tak boleh mengatakan oh pakai ni memang takkan kena, tak. Langkah berjaga-jaga tetap kena ada, SOP tetap kena patuh. Jadi kalau kita pihak industri tadi boleh follow SOP dengan ketat, pihak kerajaan tolonglah, bagilah sedikit ruang. Bagilah kami ruang untuk beroperasi. Sebab kalau nak ikutkan masalah, memang banyak mana-mana industri pun ada masalah. Tapi industri kami ni, kebanyakannya mereka ni bukan datang daripada orang yang senang. So, bukan datang daripada orang yang senang. Jadi, saya pun terfikir juga sahabat-sahabat daripada di kawasan-kawasan desa. Dan tukang gunting rambut ni tak semestinya belia. Dan ada di kampung-kampung sana tadi, atuk-atuk pun masih lagi menggunting. Kan? Jadi, macam mana diorang pada situasi sekarang? Apa yang orang kata, apa yang sedang mereka alami? Kena tahu benda ni. Sebab dari segi bantuan apa semua tu, bagi saya untuk makan tu boleh lah orang kata kan. Tapi kalau untuk industri ni, kalau teruskan tidak dibenarkan beroperasi, memang akan banyak pengusaha kedai gunting rambut akan terus gulung tikar. Okey, akan terus gulung tikar dan secara tak langsung kadar pengangguran belia akan lebih meningkat. Setuju tak dengan saya? Betul. Itu benda tu sebab saya pun anak muda. Kan, saya pun anak muda. Ketika PKP 2.0, saya 2 minggu ni kat rumah. Saya duduk 2 minggu ni kat rumah. Macam awak cakap ni tadi pasal kisah macam ambil kutip tin ni tadi kan. Kalau katakan kita ibaratkan seorang ni keluar rumah pagi, cari tin, jumpa tin, itulah hasil jualan dia, itulah hasil pendapatan dia untuk kegunaan harian dia ataupun yang mendatang lah. Tapi waktu ketika contoh hari tu hari hujan, ribut peti, dia tak boleh nak keluar rumah, tak adalah pendapatan dia ketika itu. Itu sebagai contoh kan. Jadi anak muda ni memang dan secara awamnya kita bukan nak bercerita tentang tim sikat saja, kita bukan nak cerita tentang barbershop saja, tapi kita juga nak bercakap tentang the whole industry gunting rambut ni kan, salon, tukang-tukang barbershop yang pakcik-pakcik macam Anas cakap tadi, orang-orang tua yang mungkin dah 60-50 tahun dah berniaga dekat kampung-kampung, kawasan-kawasan luar bandar, yang pendapatan diorang ni bukannya dalam bentuk satu kepala gunting tu diorang charge sampai RM23, mungkin ada yang RM5, RM10, yang biasa-biasa ni tadi. Maknanya yang bukan buka sampai di cawangan macam saudara Anas. Bagaimana pula dengan nasib diorang? Mungkin kos mereka tak sama macam kos Cik Anas, tapi secara orang kata apa, secara detailnya, secara amnya, semua orang terkesan. Lagi-lagi orang yang tak boleh langsung nak berniaga ataupun nak buat apa-apa aktiviti perniagaan. Walaupun dia adalah seorang yang menyumbang kepada ekonomi negara. Jadi geng dekat luar sana tu yang dah sama dengan live ni 133 on live sekarang. Thank you sebab watching and tolong stay tune. Kita ada 2 soalan lagi dekat Cik Anas ni. And then kita akan end live kita lah. So yang baru masuk, saya minta harap dapat tolong like, share, komen dekat ruangan komen. Ada penambahbaikan dari segi idea, penambahbaikan dari segi cadangan kepada kerajaan maupun kita orang ni anak muda. Silakan teruskan dekat ruang komen, open. Kita tak ada nak close untuk mana-mana pihak untuk beri sebarang komen. So Anas, Encik Anas sebagai player industri, sebagai
suara. Hari ni kita bawa Pemuda UMNO bahagian Seremban, membawa Encik Anas ke dalam live Pemuda UMNO bahagian Seremban ni bukan untuk membincangkan isu politik secara orang kata nak politik ke tak, tapi Pemuda UMNO menyediakan satu platform untuk Encik Anas bercakap kepada pihak yang sepatutnya boleh mendengar dan mendengar jerit-perih player-player industri barbershop. So Encik Anas, sebagai player, apa mungkin pengusaha, anak muda, ikon belia, ikon TVET, apa satu cadangan ataupun satu hasrat, satu harapan mewakili sahabat-sahabat yang lain, mewakili sahabat player-player industri, tak kisah bukan nak kata barbershop saja, salon perempuan bersama, salon gunting rambut perempuan salon perempuannya, yang saya faham lah kan, betul kan? Salon untuk lebih kepada perempuan, yang barbershop ni lebih kepada lelaki. Sebagai wakil kepada mereka ni, satu dua perkara yang mungkin nak disampaikan. Silakan. Okey, saya ada dua cadangan ikutkan. Cadangan yang pertama tadi itu, kita harap pihak kerajaan ataupun pihak berkuasa untuk meluluskan ataupun membenarkan industri ini untuk terus beroperasi dengan syarat, ini adalah cadangan saya, di mana kita adakan satu ketetapan masa. Ketetapan masa di mana kita buka contohnya daripada pukul 9 pagi hingga ke 6 petang sahaja. Itu sahaja waktu yang dibenarkan. Dan untuk kemasukan pelanggan pula, mereka wajib membuat appointment dulu. Mereka tak boleh walk in atau sebagainya. Apa-apa mesti kena buat appointment sebab kita tak nak diorang depan premis kita. Okey. Jadi sekiranya orang kata rayuan kita tidak diterima dan sebagainya, saya risau option nombor 2. Option nombor 2 tadi ni, saya cakap terang, mereka terpaksa break the rules. Macam saya pernah bercerita sebelum ni, saya risau sangat mereka ni break the rules. Sebab break the rules ni ada satu option yang sangat-sangat bahaya, di mana mereka terpaksa buat house call, gunting rumah ke rumah. Adalah lebih baik pihak kerajaan, pihak berkuasa membenarkan industri ini beroperasi di premis sendiri, sebab di premis sendiri segala SOP kelengkapan adalah cukup. Okay. Sekiranya dibiarkan segelintir barber ni membuat house call di luar, membuat servis rumah ke rumah tadi di luar, kita risau dengan tak adanya scan MySejahtera, takut ada yang tak follow SOP. Kita risau tu. Saya tak menuduh, tapi kita risau. Kita risau perkara ini terjadi. Jadi bila perkara ini terjadi, dia tak akan dapat dikawal. Sebab bila dalam premis tadi kita boleh pantau, pihak berkuasa boleh pantau, tengok dia ni ikut SOP ke tidak. Kalau buat house call ni dia tak nampak. Benda ni orang kata bergerak secara sulit, rahsia. Kan? Dan apa-apa pun diorang akan melalui WhatsApp, call dan sebagainya. Tapi kalau kedai, segala rekod ada dalam kedai. Booking, buku booking ada, MySejahtera ada, scan suhu ada, segala SOP daripada yang pakai buang semua cukup. Bila kat luar tadi ni kita risau diorang ambil sambil lewa ataupun nak cut cost ke apa, kita risau tu. Okey? Saya amat risau perkara tu. Betul. Jadi tu yang saya banyak kali cakap. Ya. Pause sekejap nak tanya. Waktu PKP 1.0 dulu house call ni berlaku tak? House call ni bagi saya sebagai 1.0 player kan, rambut ni ramai tak yang buat senyap-senyap pergi buat house call ni? Ikutkan memang ada, tapi tak ramai. Sebab bila diorang post, adalah pemain industri yang akan menasihati diorang. Tolong jangan buat house call, jangan show off dalam media sosial. Sebab kita tak apa, kita faham diorang perlukan rezeki. Mereka perlukan mata pencarian. Nak cuba dia makan. Kan? Sebab sekiranya benda ni orang kata terus berlarutan dan menekan, kita risau kadar jenayah akan meningkat. Sebab orang dah tertekan. Ya, kan? betul. Sebab kita baru tengok tadi kat Facebook, seorang akak tadi tu terpaksa mencuri makanan dan juga ubat-ubatan untuk anak-anak dia. Sebab keadaan rakyat dah sangat terdesak. Jadi kita tak nak belia ni lagi gila kan. Ikut kan. Dia punya otak lagi lain macam. Kalau dia terdesak, apa benda semua sebat. Tapi kalau boleh jagalah belia ni elok-elok. Kita risau. Sebab bila mereka dalam keadaan tertekan yang sangat-sangat kritikal,
pelbagai perkara yang akan berlaku. Tapi kalau mereka buat house call, bagi saya alhamdulillah lah, bagus lah. At least kau tak pergi merompak, at least kau tak pergi meragut kan. Tapi macam saya kata tadi, impact sekiranya mereka buat house call tadi tu memang agak berbahaya lah bagi saya, berisiko. Okay? Risiko kesihatan. Okey, betul, betul Nas. Apa yang awak cakap tadi memang betul. Dua cadangan yang Nas sebut tadi, satu cadangan dari segi time hours. Mungkin pihak MKN, pihak KKM boleh cuba menilai pula bisnes gunting rambut salon ni dalam bentuk appointment. Sebab 1.0 dulu dah buka semula industri ni, and then dia diketatkan SOP-nya macam Cik Anas cerita tadi, dari segi apron-nya, face mask-nya, face shield-nya, apa round neck, apa entah round neck tadi nama dia. Wah, bahasa-bahasa barbershop ni kan. Muffler, neck muffler. Neck muffler. So itu semua adalah kos tambahan yang perlu ditanggung oleh pengusaha-pengusaha salon ataupun barbershop ni tadi selepas PKP 1.0. Namun PKP 2.0 ni barbershop sekali lagi impact dia tak dapat berniaga, tak dapat menjalankan any ataupun sebarang aktiviti perniagaan mereka, dan kita minta kepada pihak yang ada tanggungjawab ataupun ada kuasa dalam perkara ini supaya dapat menilai, dapat melihat saudara Anas ni tadi sebagai wakil saja. Anas ni wakil daripada pihak barbershop dan salon yang player industrinya dalam industri pengguntingan ni, dia bersuara dan perkara itu adalah pure, organik daripada anak muda sendiri yang menceburi bidang perniagaan, yang mana kos Anas ni tadi hampir 60,000 sebulan dan perlu ditanggung setiap bulan tanpa apa-apa pendapatan yang masuk. So saya menggunakan peluang platform Pemuda UMNO bahagian Seremban ni untuk Cik Anas bersuara. Thank you Cik Anas. Terima kasih banyak-banyak atas masa, atas soalan dan jawapan yang diberikan lah. Saya dah tanya soalan tadi kan, tak sempat nak belanja air pun sebab kita tengah PKP 2.0, jadi tak dapat nak berjumpa. Jadi saya decide untuk buat secara on live. Kalau tidak nanti boleh masuk dalam studio. Kalau studio boleh buat temu bual depan-depan lah, face to face. So PKP 2.0 kita terikat dengan banyak perkara. Alif juga nak ingatkan kepada semua, jangan lupa patuhlah SOP. Janganlah kita ni menidakkan apa yang telah diputuskan oleh MKN, oleh kerajaan, oleh pihak berkuasa, sebab perkara-perkara ni semua telah diteliti yang dengan lebih teliti dengan lebih mendalam demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia, insyaAllah. So insyaAllah nanti Pemuda UMNO bahagian Seremban akan live lagi, akan bersama lagi dengan player-player industri, anak muda terutamanya memang anak muda. Kita tengah cari lagi, kalau siapa-siapa nak bersama boleh bersama, kita set appointment bila yang kita boleh buat live untuk menceritakan ataupun untuk mendedahkan perkara sebenar apa yang telah berlaku kepada diri mereka sendiri. Kalau kerajaan kata Aisina hari itu tak patut turun 10,000 kepada rakyat waktu hari itulah sebelum diluluskan oleh Parlimen, BN yang mendesak Kerajaan Barisan Nasional, Parti UMNO Barisan Nasional yang mendesak untuk diberikan Aisina ni diluluskan kepada rakyat kita ni tadi. Tapi waktu PKP 2.0 ni banyak impact baru kepada rakyat negara kita ataupun anak muda. Saya mengharapkan dengan live ni dapatlah didengari suara anak muda supaya pihak-pihak atasan dapat menambah baik dari segi sistem SOP ataupun perundangan, insyaAllah. So guys, ada apa-apa penambahan komen, soalan, cadangan sebelum kita end live kita pada malam ni? Dah tak kala 9.21, almost sejam dah. So 10 minit. Ada tak ada apa-apa mungkin nak persoalkan ke, nak perjelaskan ke? In the meanwhile, saya minum sekejap. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih Cik Nasrullah bin Yahya, CEO Tim Sikat Icon TVET Malaysia 2017, ASEAN Entrepreneur Anugerah ASEAN, pemenang Anugerah ASEAN Entrepreneur pada
tahun 2019 di Sarawak tadi dia cerita tadi, orang yang telah berusaha hampir 10 tahun untuk menjayakan bidang perniagaan dalam gunting rambut ni, saudara Anas daripada Seremban, yang mana dalam masa 10 tahun ni tadi sebagai anak muda telah berjaya. Dia telah berjaya guys membuka hampir lebih 10 cawangan dan menggajikan kaki tangan lebih daripada 35 orang. So hebat Encik Anas, tak sempat nak cakap tahniah dan saya memang cukup respect lah dengan anak-anak muda yang macam ni. And terus berusaha, terus kayuh lagi. Dai-dai kita mesti mencapai sebuah kejayaan insya-Allah satu hari nanti. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu semua datang daripada saya. Terima kasih semua yang bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi next live kita. Tengok insya-Allah minggu depan saya buat lagi satu.